Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan tunjukkan teknik penulisan teks kalam Arabi. Jom bersama saya. Sebelum tu jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan video saya seterusnya berkaitan cara mengajar dan melatih murid. Saya akan menerangkan sedikit secara ringkas pengenalan diri saya. Saya Razia binti Muhammad Anwar dari SK Kampung Pendamal, Kelang, Selangor. Pengalaman saya melatih murid bermula daripada tahun 2006, iaitu melatih kalam jama'i, melatih bercerita bahasa Arab, latih kalam sya'bi dan latih tilawah Al-Quran. Dan sekarang saya melatih kalam Arabi. Saya juga berpengalaman menjadi hakim kalam jama'i bermula tahun 2008. Dan antara kejayaan tinggi murid saya iaitu pencapaian emas di peringkat antarabangsa, iaitu acara bercerita Johan Kalam Nyai Negeri Selangor tahun 2017. Ketiga kalam sya'bi daerah Kelang, pertama kali melatih, dan naib Johan tilawah daerah Kelang. Jom kita fokus berkaitan kalam Arabi. Apa kalam Arabi ni? Disebabkan ini adalah perkara baru pada tahun ini, ramai pihak cuba untuk memahami apa itu kalam Arabi. Ada yang mengatakan kalam Arabi umpama pidato, ada yang kata umpama syarahan, ada yang kata umpama bercerita. Tetapi kalam Arabi tidak umpama itu. Kalam Arabi adalah penyampaian atau pengucapan secara santai dan bersahaja. Ya, umpama kita bercakap. Umpamanya seperti dia nak memberikan tazkirah ringkas kepada orang ramai. Ini adalah pengamatan dan pembincangan kami. Mungkin di pihak lain berbeza. Jadi ikut masing-masing ya. Okey, kita mulakan teknik penulisan kalam Arabi. Yang pertama sekali, yang paling penting, kita hendaklah fahami syarat pertandingan dengan baik. Selepas itu kita pilih satu tema. Kita cipta tajuk. Satu tajuk daripada tema yang kita pilih. Dan kita cuba boleh bayangkan dan rangka isi-isi yang boleh kita masukkan dalam teks kita. Okey, antara tema yang telah diberi ada 5, iaitu wasailun naqli fi Malaysia, al-ama wal mihan, al-ashkhas fil madrasah, al-malabis wa adawatid dirasiyah. Kita pilih tema, kita cipta tajuk daripada tema. Kalau kita pilih al-ama wal mihan, kita buatlah tajuk contohnya amaluna fil mustaqbal, ataupun kalau kita pilih al-malabis, kita buatlah tajuk malabisil jamilah. Kita juga perlu memahami pemarkahan isi. Jadi di sini isi sahaja 32 markah, 3 markah daripada setiap isi, dia 12 markah, huraian setiap isi 16 markah dan bonus. Apa yang perlu ada dalam teks kita, iaitu yang pertama adalah lafaz salam dan salutasi, kedua sebut tajuk bicara Arab kita, dan isi yang lengkap mesti ada pengenalan, isi kandungan dan penutup. Pendahuluan dan salutasi ni adalah kata-kata aluan, ya, seperti alhamdulillahirabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, ataupun bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum. Dan kita buatlah kata-kata salutasi seperti al-muhtaram, ya, kalau dalam bahasa Melayu yang dihormati, macam itu. Selepas itu kita bolehlah menyebut tajuk yang kita buat, seperti fi hadzal yaum sa'uqaddimu lakum kalaman arabiyyan tahta al-mawdu'. Kemudian barulah kita masukkan isi-isi penting. Yang pertama, pengenalan tajuk. Kita boleh buat intro tajuk kita ataupun ta'arif tajuk. Dan kemudian kita masukkan 4 isi utama, isi kandungan yang kita hendak sampaikan. Kemudian kita huraikan setiap isi lebih terperinci, seperti kita beri contoh ataupun faedah atau dalil atau ismasa dan apa-apa yang berkaitan. Kemudian kita masuk penutup. Penutup ni segala rumusan ucapan kita, sama ada kita letak pengajaran ataupun ajakan ke arah kebaikan. Kemudian kita sudahi dengan aluan penutup, seperti hadza faqat minni wa billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kalam Arabi ini, kita boleh masukkan unsur-unsur kesenian dalam teks kita.
Ya, isi yang dirancang kita olah dalam bentuk ayat seperti pantun, sajak, syair, lagu rentak Islamik dan sebagainya. Bagi saya letak 3 unsur kesenian pun dah cukup. Mungkin di awal kita letak pantun, di tengah kita letak lagu, di hujung kita letak sajak. Ikut kreativiti masing-masing. Biasanya markah bonus sebab markah tu diberi kepada pengolahan isi yang baik, kreatif dan menarik. Sebelum beri kepada murid teks, pastikan teks kita adalah teks yang benar-benar tepat dari segi nahu, uslub dia. Ya, sebab itu saya sarankan agar minta kawan kita untuk menyemak kita punya teks. Nantikan video saya seterusnya. Saya akan ajar bagaimana hendak melatih murid dari segi sebutan dan lahjah Arab yang tepat. Dan saya akan terangkan beberapa kesalahan yang biasa jurulatih sekolah lakukan. Jangan lupa like dan subscribe dan tekan loceng untuk menerima notifikasi daripada channel YouTube saya. Ma'assalamah wa ilal liqa'.